hormati sekalian warga Kolej Teknologi Darul Naim, baru dan lama, jauh dan dekat, tua dan muda, pelbagai keadaannya yang dikasihi sekalian. Juga sekalian tetamu-tetamu jemputan, hadirin dan hadirat dari jauh dan dekat yang bertandang ke Kolej Teknologi Darul Naim pada malam ini, insya-Allah untuk sama-sama kita isikan malam kita dengan niat dan amalan yang murni, berhibur secara Islam dan menambahkan kefahaman kita tentang keindahan Islam itu secara keseluruhannya. Awalannya saya ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada tamu kita, dari jauh beliau datang. Juga kepada semua yang datang pada malam ini ke program apa namanya? Santai. Program santai tiada protokol, tanpa VIP. Okey, program santai kita insya-Allah pada malam ini santai bersama Abang Nazri Johani. Jadi saya rasa nak bangun dah, jauh sangat. Sebelum kita mulakan, siapa biasa dengar kumpulan Raihan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa biasa dengar Abang Nazri Raihan? Tak ada yang tak pernah dengar. Subhanallah. Abang yang tepi ni tak pernah dengar? Okay. Abang yang sini? Abang tak pernah dengar? Okay, takkan abang tak pernah dengar kan? Alhamdulillah. Jadi hari ini kita dilawati oleh tamu yang cukup-cukup istimewa. Tujuannya murni, tujuannya ikhlas, untuk meraihkan warga KTD lama dan baru, juga insya-Allah untuk memberikan input-input kepada kita sekali lagi dalam menambahkan kefahaman kita tentang Islam secara keseluruhannya melalui medium hiburan dan dakwah. Jadi di hadapan kita adalah tamu Abang Nazri Johani. Dulunya dikenali sebagai Abang Nazri Raihan. Sekarang berkecimpung dalam bidang dakwah, hiburan dan dakwah secara solo, insya-Allah. Dan beliau ada misi khas yang tersendiri. Beliau ada misi khas yang tersendiri dan beliau akan jelaskan secara lebih lanjut selepas ini. Mungkin secara mukadimahnya boleh saya sebutkan sebagai kembara cinta ke bumi Kelantan. Tujuannya untuk mengumpulkan dana sambil menyebarkan kefahaman Islam, mengumpulkan dana untuk sebuah pusat tahfiz Islam di Ranau, Sabah. Dan Abang Nazri Johani juga adalah berasal dari negeri Sabah. Beliau full time aktivis dakwah, ke sana dan kemari melantunkan suara untuk menghiburkan dan memberikan gambaran sebenar tentang hiburan Islam dan mengumpulkan dana untuk pembinaan sebuah pusat tahfiz Al-Quran di Ranau. Jadi hadirnya kita ke sini, insya-Allah kita dapat dua pahala. Pahala kita menambahkan kefahaman, menghiburkan hati melalui hiburan Islam, dan insya-Allah kita sumbangkan serba sedikit, serba sebanyak yang kita mampu dan ikhlas untuk pembinaan pusat tahfiz ini, insya-Allah. Jadi saya rasa tak sempurna apa-apa majlis pun tanpa kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi di sebelah Abang Nazri ni ada seorang lagi artis jemputan, boleh kita sebut macam tu, bang? Artis jemputan. Abang Zaidan. Abang Zaidan dari One Street Band, kumpulan akustik Islam yang sedang meningkat naik. Boleh kita kata gitu? Abang Zaidan orang tempatan, kat orang Sabah. Kelantan di mana? Kota Baru, Kelantan. Newcastle, Kelantan. InsyaAllah. Sebelum saya serahkan mic dan pentas ni seluruhnya kepada Abang Nazri dan Abang Zaidan kita, kita sembang sikit, sembang sikit pula. Ni Kelantan, kita sembang sikit deh. Boleh ke? Awak hang malu ke nak cakap macam utara lah. Sik malu. Indah juga. Allah Akbar. Ana la afham. Sama saja itu yang si malu tidak, ya, tak. Indah juga. Alhamdulillah. Waras. Ini mau perlis sekarang
Tidak pandai cakap sudah? Ya. Iya. Subhanallah. Silakan. Alhamdulillah. Bahaya bahasa Sabah ni. Baru cakap sedikit tidak faham. Ya. Memang bahaya. Sedih. Kalau salah cakap bunyi macam Indonesia terus. Memang dekat-dekat gitu insyaallah. Okey, Abang Nazri, sebelum saya serahkan sepenuhnya. Jangan salah sebelumnya. Okey, saya tak tinggalkan anak pula berdua di sini. Anda tak tinggal. Okey. Kita malam ni kita nak melayan fitrah, kan? Sebabnya fitrah manusia ni Allah ciptakan diperlukan makanan. Subhanallah, benar. Tubuh fizikal perlukan makanan fizikal. Subhanallah. Tubuh rohani perlukan makanan rohani. Ya. Dan makanan rohani itu salah satunya adalah hiburan yang melunaskan fitrahnya. Dan hiburan Islam ni, kalau kita sebut-sebut ada ke konsep hiburan dalam Islam? Ya, Abang Nazri? Ada. Macam mana? Dah soalan dah ke tu? Soalan tu. Irwan. Ya, Irwan. Jadi itu soalan Irwan soalan saya. Ustaz Irwan kan? Tak, Sir. Bukan Dem Sir 2, 3. Tapi tak sekecek. Okey, tak apa. Sir. Terima kasih kepada pengacara kita, pengurusi kita majlis pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Assalamualaikum. Nak dengar lagu bagi salam dalam berlagu? Up gitar kat monitor. Assalamu alaikum. Pada semua. Betulkan dia kita di sini mencari keredaan Allah. Alhamdulillah, dah kita balik siap dah. Dah siap dah, balik. Alhamdulillah. Okay, itu lagu itu bukan lagu mana-mana. Lagu saya minta Zaidan daripada One Street Band untuk menemani saya dalam misi Kembara Cinta ni, dan kami suka hati kami nak nyanyi lagu apa. Contohnya lah saya sedang menguji kehebatan dia. Jadi insyaAllah syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang saya muliakan pada malam ini. Sahabat saya, abang saya, Encik Zaini, yang telah Allah berikan dalam hatinya bermurah hati menyediakan sound system secara percuma. Memanglah kan bagi kita ni kena bagi sound system percuma, takkanlah pula lain nak bayar kan. Tapi ada satu kalam daripada dia. Dia kata, Ustaz, nanya anak ni kau Ustaz, nanya kau boleh. Kalau Ustaz nak buat sembahang di Denu ke, Deni ke, dekat dengan sekitar Kota Baru ni, insyaAllah anak sumbang sound system ini percuma saja, kata dia. Allah Akbar. Hebat tak? Tuan-tuan tahu tak harga sound system? Sekali keluar paling sikit 2-3 ribu, biasa-biasa 10 ribu. Ini sound system. Jadi kualiti sound system malam ni subhanallah layak untuk 5-6-10 ribu insyaAllah. Jadi tak kemu tak tahu nak tepuk tangan. Wah,
sahabat saya ni. Dan terima kasih banyak ke adik Bukhari, seorang yang handsome, janggut segala jebel, segar nak tumbuh ke dia dah. Kalau tumbuh jadi ulama, kalau tak tumbuh Masya Allah wajahnya sejuk, memudahkan setiap urusan. Jadi ada sini. Terima kasih banyak. Kemudian pada Zaidan sekali, ya. Kemudian terima kasih banyak dengan sahabat Ana ni, Syekh Fadli As-Sanakiyah. Mau pernah dengar tak seorang syekh dari Sanakiyah? Nah, ada dengar tak? Di Pantai Senok ada seorang syekh di sana, nama dia Fadli. Tapi Bukhari dia tinggi lagi, malah naoyak dah. Dialah hamba Allah yang bersusah payah mengaturkan perjalanan kembara cinta ini dengan penuh keyakinannya. Kata-katanya yang membimbangkan anak. Kata Fadli, Ustaz, oh dia tak panggil Ustaz, dia panggil Abang Nasri, anak bimbel. Anak boleh cari duit, boleh cari pitih 1 juta 2 juta, insyaAllah banyak program kita boleh buat. Tapi nya mu boleh tak mempertahankan sekolah ni bila siap dah sampai bila-bila. Benarnya malam ni anak kecil tak? Nak ajakkan dia, anak bimbel dia kata gitu. Kerana memang kita lemah sebagai hamba Allah, kita sangatlah lemah. Kalau ada manusia yang mengaku aku boleh, engkau percayalah, engkau berpegang teguhlah bahawa aku akan bawa sampai mati, itu salah. Kerana setiap kelipan mata kita itu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kelipan mata. Kerana dengan hembusan tarik nafas kita itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di manakah kemampuan kita sebagai manusia? Dalam hati anak, ya Allah. Anak kata kat dia, Li, anak mencari duit itulah yang payah bagi anak. Nak buat macam mana nak minta pitih kat orang ya? Anak berani ke mana? Anak pergi pasar, satani, tak malu dah. Anak pergi majlis hak macam ni, hak besar, hak kecil, anak pergi semua. Kerana nak mencukupkan dana nak bina sekolah pengajian Al-Quran. Anak kata itu anak tak tahu nak buat lagi mana, tapi anak buat dah. Tapi kalau sekolah ni siap, insya-Allah dia akan hidup, insya-Allah. Sebabnya hari ini di Kolej Teknologi ni ada banyak adik-adik yang boleh bantu kita di sana. Tak usah fikir nak kerja sana sampai mati. Di praktikal sebulan cukup dah. Tukar. Betul tak? Tak betul. Banyak orang kerja. Betul tak? Itu baru di KDT. Di KTD dia balik semua kan? KTD belum sekolah pondok mana yang rata-rata ada di Malaysia ni. Cuma Sabah aja yang sangat kekurangan. Jadi alhamdulillah, anak ucap terima kasih Kak Fadli. Moga Allah bagi keyakinan kita. Kalau dia kata dia boleh cari 2 juta 10 juta, insya-Allah makbul. Amin. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika sebahagian di antara kamu pergi berjuang, berjihad di medan perang, maka hendaklah sebahagian dari kamu menuntut ilmu. Maka taraf orang menuntut ilmu
bertemu dengan orang yang pergi berjuang, mengangkat senjata, menadah peluru dengan dada, menadah peluru dengan dahi, martabatmu sama hebat dengan mereka. Kalau penakut, tak payah pergi, jadi seorang ahli ilmu agama yang hebat. Takkan takut nak baca buku kan? Maka hari ini kita lihat Kelantan, Kedah, Johor dan banyak tempat lagi yang Allah telah izinkan wujudnya. Adakah itu universiti ataupun madrasah dan sekolah-sekolah pondok, itu telah menyuburkan agama Islam, telah mengembalikan kefahaman, menambahkan ilmu pada hamba-hamba Allah. Tapi di Sabah macam mana? Walaupun ketika dulu tahun 1980-an dan tahun 70-an telah diislamkan beribu-ribu manusia, namun kerana niat bukan untuk mendidik umat, maka setelah disebut kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa kita boleh dengan kita? InsyaAllah teruskan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Bila dipuji kejayaan kita, sebenarnya bukan milik kita. Oleh itu sedarlah sentiasa, semuanya dari Allah. Dulu diucap kalimah syahadah, ribuan manusia diislamkan, tinggal gitu saja. Maka mereka jadilah umat yang bodoh, jadilah umat yang jahil. Bukan saja jahil, tapi jahil murakab, jahil yang sombong, ya, kerana mereka tidak tahu agama. Inilah yang menyebabkan umat ini sampai kini masih sedikit amat. Dan alhamdulillah, bismillah, tolong yang dari Sabah angkat tangan, boleh? Saya tahu lebih banyak daripada yang angkat tangan ini sepatutnya. Jadi adik-adikku, insyaAllah silakan kuatkan niat dan semangat di sini. Manusia ini ingat ya, kata Allah SWT, inna nafsa la'ammaratun bisu', inna syaitana lakum aduwwum mubin. Pertama Allah memberitahu sesungguhnya nafsu sangat membawa kepada kejahatan, dan sesungguhnya syaitan adalah musuh kamu yang nyata. Dua perkara ini adalah perkara yang merosakkan kita. Bila nafsu kata jangan buat, kita tak buat. Sebenarnya syaitan tak kuat mana. Yang paling hebat menyesatkan kita ni adalah nafsu kita. Nafsu kita. Yang paling hebat menyesatkan kita adalah nafsu. Tak payah tunggu bulan Ramadan. Nanti bulan Ramadan pun yang Allah sebut dalam Quran, Allah sebut dalam hadis-hadis Rasulullah, kaki-kaki syaitan dirantai. Jadi mana dia syaitan yang menyuruh orang tak berpuasa. Tinggal berapa hari lagi, berapa minggu kita nak puasa tak? Nafsu. Nafsu ni kalau kita letak mission di hadapan kita,
insya-Allah kita akan follow, ikut. Dan syaitan itu kita halangi dia dengan berbanyak-banyak taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan apa tadi? Nah, itulah tertunggu-tunggu juga jawapannya sebenarnya Bang Nazri. Jadi soalan apa tadi? Dah lupa. Saya ingatkan. Hiburan ni dalam Islam ada ke tidak? Itulah ada jawapannya tadi. Oh, dia dah. Allah. Dia mukadimah dia, kalau buku tu ditulis dengan 10 muka surat kan. Jadi baru sampai. Jadi di manakah salahnya hiburan? Masya Allah. Setiap perkara yang jelasnya wajib solat. Tapi kalau kita solat dari pagi sampai ke malam, sampai pagi tak bawa kerja, salah juga. Itu yang wajib tu. Yang masa dia buat subuh, zuhur, asar, maghrib tu alhamdulillah, tak apalah. Yang dia tak kerja di antara itu tidaklah kena dengan seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula hiburan. Para ulama dah ada dalil haramnya ada. Dalam Quran yang disebut tentang yang Allah laknat, ya, manusia yang mengalunkan perkataan-perkataan, lagu-lagu yang sia-sia dengan tidak memuji Allah tetapi memuja manusia. Ini dia yang dikatakan haram dan hiburan. Ku mencintaimu sedalam-dalam hatiku, walaupun mak bapak tukang kebun pacik tak tahu. Aku berkorban untukmu, biarpun aku susah, kerana cintaku separuh mati. Salah, berdosa. Saja-saja kita dengar pun bolehlah. Tapi kalau kita merasa bagusnya lagu itu, jadi salah juga, dosa kita, kerana kita telah suka kepada apa yang dibawanya. Tetapi kalau hiburan itu bismillahirrahmanirrahim, InsyaAllah. Jadi kita buat persembahan dulu kan? Okay, puji-pujian kita. Jadi jawapannya dengan lagu juga ni. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Allahu Akbar, Allah Maha besar. Segala puji hanya bagi Allah. Bila dipuji kejayaan kita, sebenarnya bukan milik kita. Oleh itu sedarlah sentiasa, semuanya dari Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Hati gembira, terasa bahagia, itulah tanda nikmat darinya. Ingatlah ia sementara, ucapkanlah alhamdulillah. Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Allahu Akbar,
puji hanya bagi Allah. Lihatlah alam bentang luas, langit cerah mayuni, hati terasa kebesarannya. Ucapkanlah Allahu Akbar. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Selawat ke atas Nabi ya Rasulullah. Tanda syukur itulah taat setiap tempat, setiap waktu. Syukur itu dapat dilihat pada sikap dan tingkah laku. Marilah bersama kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur. Syukur sama-sama. Syukur, syukur, syukur ya Allah. Syukur, 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 syukur ya Allah. Syukur, alhamdulillah. Sama-sama. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Ucaplah alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Selawat ke atas Nabi Muhammad ya Rasulullah. Angkat hati. Syukur, 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 syukur ya Allah. Syukur, alhamdulillah. Syukur, syukur, syukur ya Allah. Syukur, alhamdulillah. Allah, 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 Allah Akbar. Itu baru sikit, satu gitar. Belum ada gendang sini satu, sini satu, sini satu. InsyaAllah kalau siapa rasa semangat dia naik malam ni, semangat dia geram ni lama dia nak nyanyi dengan badan dia, ni malam ni lah. Mula di atas ni nyanyi sama ngambak dia main. Jangan seger-seger jangan malu-malu. Terus di atas ni kita nyanyi. Okay. Jadi hiburan yang baik-baik yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, itulah hiburan yang tidak diharamkan oleh sebahagian ulama. Dalam banyak-banyak pendapat itu, hiburan yang menjelaskan kepada kita bahawa hiburan itu tak salah. Ya, Rasulullah sendiri mendengar ketika Rasulullah duduk, kemudian datang ya hamba-hamba wanita menyanyikan lagu. Macam mana lagu dia anda pun dah lupa dah, yang dinyanyikan oleh hamba-hamba wanita tu. Ada tak? Ada. Dia memuji-muji para syahid di perang Badar. Mereka dia puji ya. Macam mana dia puji tu? Suka hati je lah. Dengan lagu-lagu. Kemudian dalam lagu itu dia menyebut, dan di antara kami ada seorang Nabi. Tak silap pengetahuan, dia mengetahui yang sebelum dan selepas. Dia sebut macam tu. Puji lebih.
Rasulullah kata, ya wahai perempuan-perempuan yang menyanyi, teruskan menyanyi, tapi tinggalkan perkataan tadi. Rasul tidak suka dipuji lebih-lebih. Jadi kita kena ingat, hari ini kita berselawat banyak, tapi jangan keterlaluan. Sebab Rasulullah tidak mau kita puji dia lebih, Rasulullah mau kita puji Allah lebih. Itu dalil dia. Jadi kita kena berselawat, berselawatlah sebaik-baiknya, insya-Allah. Selawat yang berterima kasih pada Rasulullah, selawat mengenangkan kasih sayang Rasulullah. Itulah inti yang baik, insya-Allah. Maka hiburan tidak lagi salah. Yang salah adalah salah pilih hiburan, salah berhibur. Lagu Raihan kata apa? Berhibur tiada salahnya, karena hiburan itu indah, hanya apabila salah memilihnya membuat kita jadi bersalah. Itu dia, itu jadi salahnya. Ya, kita jadi satu lagu lagi melalui -1 di top up dengan kita Zaidan top up ya. Hari ini untuk kita top up. Habis tengok situ kacau sikit laptop anda tu. Anda nak nyanyi suara Hidayah di situ. Hidayah ni Masya Allah kita sangat-sangat perlukan. Ada dalam video play ya. Yang atas-atas sikit.
datang pada hamba yang terpilih, tidak akan kau temui untuk kali keduanya, takkan dapat engkau cari bila ia telah pergi. Baik, reverb di mode itu ni paling banyak ni. Boleh ringankan lagi. Dia punya level tu tak apa, turun sikit apa. Nak reverb dia. Itulah suara. Lebih kurang gitu. Tambah sikit ni. Itulah suara yang ku rindui. Itulah suara yang ku nantikan. Allahu Akbar. Hiburan tak salah dah. Tapi orang yang boleh salah pilih hiburan ni kerana dia tidak hidayah. Tak ada hidayah dalam hatinya. Nah, jadi kita ni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dalam hidup kita memerlukan banyak hidayah. Ketika kita ini tidak solat 5 waktu, kita perlu hidayah. Mula-mula kita solat sebab tengok orang lain solat, kita pujuk-pujuk hati, tak apalah solat malu juga ni. Duduk ni sore-sore dalam bilik ni, orang lain disolat, gismaya, kita tak solat. Allah malu. Tak apa peringkat awal. Kita buat. Bila Allah beri hidayah, ya Allah, ketika Allah beri hidayah, kita rasa ya Allah berdosa je nak tidak solat. Kita pun ingatlah balasan-balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang tak solat. Bila Allah beri satu solat, hidayah kedua yang kita perlukan, hidayah supaya Allah beri kita kekuatan solat jemaah. Allahu Akbar. Kadang-kadang ini lemah juga kita. Dan banyak orang yang lemah, Masya Allah, termasuklah di anak. Itu perlu hidayah. Jika Allah beri hidayah pada kita nak solat jemaah hari-hari, Masya Allah, dari subuh sampailah isyak, kita akan cari peluang berjemaah. Itu makam tinggi. Orang yang pergi kerja pagi, balik petang, bila nak balik belum solat asar, bolehkah dia solat ketika jam? Ya, bila jam tinggal solat dah sampai rumah dah pukul 7 lebih masuk maghrib dah tinggal dah asar. Tapi kalau Allah beri hidayah dan Allah pimpin hidup kita, maka ketika kita dalam perjalanan jalan yang jam, tak ada peluang nak solat dah, nak berhenti tak nampak dah mana surau, mana masjid. Tak nampak dah. Tiba-tiba kita dalam satu tempat, satu ruang, ada masjid sebelah kiri kita nampak. Kemudian kita mudah nak masuk kiri, kita ternampak ini masjid ni. Allah tak solat lagi asar. Tengok kiri, tengok kanan, macam kereta-kereta kiri depan belakang tu, nah, tak gerak. Tak ada kereta belakang. Kita pun masuklah, tak solat lagi ni, tempat ni lapang, kita masuk. Itu pimpinan Allah Subhanahu wa taala. Allah sayang dengan kita. Allah bagi kita peluang untuk solat. Maka kita memerlukan hidayah sepanjang hidup kita. Banyak lagi. Dah habis belajar, nak teruskan jadi pendakwah. Ustaz, akhir
Hal anta wajid yani al-question. Question. Al-as'ilah. Nah, InsyaAllah. Kita ya. Anak kesian je kata apa perlu. Ya, ada kipas kat sini. Kipas bau. Kita tukar tempat. Oh gitu. Betul. Oh, jauh saya dah dengar. Sini ada kipas. Ada kena gini aja kak. Gitu. Tapi sejuk sikit ya. Sejuk sikit. Alhamdulillah. Dia ini peluh ni adalah peluh jihad. kotoran. Peluh jihad. Kita nak sehat ya. Ya. Tak boleh. Ada nak tanya lagi soalan. Ada soalan ini bersabit dengan hiburan. Tak apa, sabit katanya. Orang Kelantan kata sabit. Bersabit atau berkait dengan hiburan dalam Islam ni kita jelaslah. Hiburan tu kalau yang halal, subhanallah, dia melembutkan hati, mendamaikan jiwa, menenangkan hati, mengenyangkan fitrah. Automatik jadi makanan rohani. Macam kita dengar lagu-lagu pada malam ni, tidak pada kita rasa nak terkinja-kinja, rasa nak buat sesuatu yang di luar dugaan. Semuanya membuatkan kita tenang, terkawal dan ingat siapa kita dengan Allah. Tapi Abang Nazri, masalah kami golongan remaja ni, saya tak remaja sangat lah, dekat-dekat 30 juga, 10 tahun lagi naiklah beban, bolehlah kira umur nak mati kan. Tapi depan saya ni remaja-remaja, adik-adik yang subhanallah saya kasihi mereka seperti diri saya sendiri. Kami ni ada satu penyakit, dapat sikit hidayah, rasa bernafsu kepada nasyid, kepada lagu-lagu yang melantunkan isi-isi ketuhanan. Tapi ada lagi karat-karat, masih lagi dalam duk dengar lagu-lagu nasyid, masih lagi layan Peter Pan kan. Saya salah satu lagu favourite saya lagu Peter Pan lah sebenarnya. Tak apa, kan. Masih lagi duk layan lagu Korea. Tak boleh tinggal. Kalau tak tengok, tak stabil emosi. Esok tu boleh meracau. Macam mana Abang Nazri kita nak maintain hidayah tu, nak maintain kita selalu suka pada hiburan Islam, boleh buang jauh-jauh Peter Pan. Boleh buang jauh-jauh Peter Pan, boleh buang jauh-jauh lah Korea-Korea ni kalau boleh. Silakan. Alhamdulillah. Betul, benar. Terima kasih. Itu dia sebabnya tadi kita nak bayar. Hiburan tak salah, salah pilih. Kalau tersalah pilih, bukan salah. Sepatutnya jangan salah kita dengar untuk sekadar hiburan. Itu tak apa. Tapi jangan sekali-sekali kita melebihkan. Dan jangan sekali-sekali kita berasa suka dengan lagu-lagu yang mengagungkan manusia. Dia kita suka biasa dah, itu tak apalah. Tapi jangan kita bawa hati kita melebihkan lagu itu dari lagu-lagu yang mendekatkan pada Allah SWT. Sebab fitrah manusia dia mahukan hiburan. Anda terus terang sebagai seorang penyanyi, anda dengar semua lagu, tapi anda tidak letak dalam hati anda. Anda tidak jadikan benda itu satu kegilaan, na'udzubillah. Dan anda tidak jadikan lagu-lagu mereka itu pula sebagai satu panduan. Sekadar nak menghiburkan diri. Jadi hiburan-hiburan lahwal hadis ini, hiburan-hiburan yang dipenuhi dengan lirik-lirik yang sia-sia ini, jangan kita ajak orang lain dengar. Jangan kita bawa orang lain untuk suka kita berdosa. Tahap iman kita berbeza-beza. Ada iman taklid, ada iman ayan, ada iman, Masya Allah, iman tinggi lagi. Kalau kita dapat iman ayan pun dah hebat dah. Tapi sebenarnya dalam syarah tentang iman ayan pun payah dah dapat. Iaitu iman ayan ni definisinya, waktu nak buat dosa kita ingat Allah. Itu dia. Waktu kita berlebih-lebihan, kita akan ingat salah. Sebab itunya hendaklah hati kita ini dialas dengan zikrullah, yaitu istighfar, berbanyak-banyak istighfar. Sebab itu kata Rabi Sarif,
jangan kau alas hatimu itu. Siapa tahu? Oh hilang, Allah tak bagi ada lagu tu. Ada lagu tu hebat. Tak jadi. Dengan secebis warna kehitaman, hati kita ini adalah tempat letaknya kebenaran, tempat letaknya kebaikan. Jadi jangan kita letak dalam hati kita sesuatu yang merosakkan, sesuatu yang menodai, sesuatu yang menggelapkannya. Dengar lagu banyak-banyak ini yang bukan lagu-lagu nasyid ini tidak jadi masalah sebenarnya kalau tidak memberi kesan kepada kita. Tapi jangan terlalu banyak. Jangan sampai kita tidur dengan lagu Giomo. Giomi, Gomo pula. Enggak Gomo. Giomi. Jangan kita tidur dengan lagu apa lagi? Tuan. Jangan kita tidur dengan lagu-lagu Linkin Park. Jangan kita tidur mengalaskan hati kita ini dengan lagu-lagu yang menjauhkan kita dari Allah SWT. Itu yang tak bolehnya. Nanti bila kita bangun, hidayah itu keras masuk dalam hati. Maka bagaimana untuk mengatasi ini? Pertama, memanglah dengan iman. Tetapi yang kedua, hendaklah dengan fikrah. Fikrah itu apa adik-adikku? Adalah fikrah Islamiah. Kita faham dah mereka ini memberi hiburan, merosakkan umat. Kita faham dah dari mana antaranya kerusakan muda-mudi hari ini yang gila-gila pada Giomi, gila-gila pada Gangnam Style, gila-gila pada lagu macam-macam ni. Karena kita tahu dah inilah antara punca menjadi kerosakan dalam masyarakat kita, dalam diri remaja. Itu fikrah. Kita kena pahih hak tu. Kalau kita pahih hak tu, maka kita tak akan ajak orang lain dengan lagu-lagu ini. Melainkan kita mengajak lagu wahai Tuhan, ku tak layak ke syurgamu. Kita ajak mendengar itu. Dan kita dengar lagu-lagu zikrullah. Astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim. Itu lagu baru anak, album zikir senandung zikir hati. Bila nak tubik tak tahu lagi siap dah. Mungkin bulan ni ke bulan depan insya-Allah ada dah. Jadi lagu-lagu begini, zikir-zikir macam ni kita kena banyak dengar. Ya, kita kena banyak dengar untuk memberi kesan yang baik dalam jiwa kita. Sebab itulah kita perlukan tarbiyah. Ya, kita perlukan nasihat. Kita perlukan fikrah Islamiah. Fikrah Islamiah ini yang akan merubah kita. Jangan kita jadi orang hipokrit. Waktu kita suka dengar lagu, kita dengar. Tapi lagu itu hendaklah lagu yang mendekatkan kita pada Allah. Kita dengar musiknya, ya Allah, 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 ya Allah, dalam hati. Itu pentingnya ada iman. Macam mana nak dapat iman? Solat jaga, bacalah Quran, bangunlah malam, kena buat ni semua ni. Bangun malam tahajud, taubat, minta dengan Allah SWT, dengar tarbiyah. Jangan hipokrit, suka lagu dengar tapi jangan berlebihan. Orang sebelah kawan pun saya nak nasihat, bila kawan dengar lagu lain sikit, mu ni lah apa ni, terus saya dengar lagu payah ni, gak ada buat begini ni, mu udahlah tak boleh memakai bodoh nak dengar lagu.
Jangan, tak apa. Kalau lagu tu tak apa, sebentar boleh. Tapi jangan bawa tidur. Bawalah tidur ayat-ayat Al-Quran, ya. Kita nak jadi seorang penghibur, nak jadi seorang pemuzik, supaya nanti kita tidak tergolong dalam golongan yang Allah laknat. Kata Allah, aku laknat orang yang menagungkan lagu-lagu dan memuji-muji wanita, memuji-muji alam ini, tetapi tidak memuji penciptanya. Itu aku laknat, kata Allah SWT. Supaya kita tidak tergolong dalam golongan ini, maka hendaklah kita nyanyi lagu-lagu yang menginsafkan. Contoh, kita buat satu lagu. 2, 3 kucing berlari, manakan sama dengan dirimu, kerana kulihat pada wajahmu ada cahaya solat tahajud. Oh, engkaulah sahabat, sahabat diriku, akan kawan sampai bila pun. Contoh, nak jadi penyanyi, suka buat lagu mendidik. Jangan buat lagu-lagu yang sipi-sipi, rasa-rasa je ada dakwahnya. Tak say lagu tu. Nak dekat dengan Allah, buat yang dekat dengan Allah. Jangan ajak nafsu dekat dengan nafsu. Seorang pencuri, kalau dia nak mencuri, tutuplah pintu pagar, kuncilah pintu rumah. Walau 1000 kunci, dia akan tetap boleh masuk, kerana dia berkehendak. Dia dengan nafsunya. Begitu pula nafsu ini, kalau kau buat satu benda yang menunjukkan jalannya, maka makin mudah baginya. Ibarat kalau kita nak nyanyi lagu yang ada bau-bau lava, bau-bau cinta manusia, bau-bau sia-sia. Ibaratlah tadi, kalau rumah tadi, pintu rumah dah kunci, banyak kunci dah, tapi pintu pagar dia tutup, tapi dia kunci sikit je, boleh buka. Ataupun pintu rumah dah tutup baik dah, tapi pintu pagar terbuka seluas-luasnya, maka satu jalan bagi seorang pencuri sudah mudah. Jadi jangan kau ajar nafsu ini untuk dekat dengan kemahuan nafsu, tapi ajarlah nafsu ini untuk tutup kemahuan yang kepada kelalaian, kepada kemurkaan Allah. Ajar dia, tunjuk jalan yang jelas untuk dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak dengar lagu apa-apa tak apa, untuk sendiri tak apa. Jangan bawa tidur, jangan bawa hari-hari. Banyakkan dengar lagu-lagu yang baik, banyakkan dengar zikir-zikir, banyakkan dengar Al-Quran. Kenapa? Aduh, Islami sangatlah. Kenapa? Dok, dalam kubur memang tak ada excuse. Dalam kubur tak ada peluang dah. Hanya amalan yang Allah terima sebaik-baiknya, sah amalan itu, saleh, itu saja yang bantu. Maka sebenarnya tidak ada excuse. Hendaklah kita pimpin diri kita dengan pimpinan yang baik. Kalau kita tidak mampu memimpin diri kita, maka hendaklah kita belajar ikut mendengar tarbiyah yang boleh merubah diri kita. Itulah jalannya. Jadi kita ada kumpulan nasyid di sini kan? Tolak sikit. Ya, kita memang ada kumpulan nasyid kita sendiri dari KTD, produk KTD. Jadi kita dengar dulu mereka kot, bagi masa mana Nazir. Ya, alhamdulillah. Jadi anda boleh melihat mereka menyanyi kan? Panjang dah tu cakap. Panjang dah tu. Dia orang tu mula ngantuk dah ni. Kentut pun tahan je. Ngantuk dah ke? KTD dah mengantuk ke? Subhanallah, hiburan kita melembutkan jiwa, menenangkan jiwa, menyegarkan biji mata. InsyaAllah. Takbir. Takbir. Kenapa saya pakai mic cakap seorang lagi kuat? Okey, insyaAllah. Jadi kita nak buka ruang sebenarnya untuk suara dari KTD. Dan malam ni insyaAllah kita bawakan paduan suara pelajar dan bekas pelajar yang akan menyampaikan, katanya 44 lagu. Maaf, bukan 40. Kalau 40 tak balik kita kan, esok ada kuliah. 4 lagu, 4 buah lagu. Dipersilakan. Apa nama kumpulannya? Ya, Sautul KTD. Jadilah.
Sultan KTD dengan segala hormatnya dipersilakan. Dipersilakan. Bismillah.